InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kepada video kali ini. Sebelum itu, marilah kita berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah untuk wali-wali, nabi-nabi, di Nabi Al-Karim wa ahli kiramil Fatihah. Al-Fatihah juga untuk wali-wali Allah, kedua ibu bapa kita, dan juga untuk diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Segala puji bagi Allah, Tuhan tempat memuji dan bergantung harap segala makhluk. Tuhan penerima taubat dan keampunan akan segala orang yang bertaubat dan insaf akan dosa-dosa mereka. Tuhan yang menghendaki dan menentukan hidayah dan taufik serta menyesatkan sesiapa saja yang dikehendakinya. Oleh itu, wahai Allah, kekalkanlah hidayah dan taufik yang Engkau berikan kepada kami, dan redalah kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Tidak lupa juga untuk mengucapkan selawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu yang kerananya bumi ini mendapat limpahan rahmat dan berkat daripada-Mu, juga kepada para waris dan penyambung perjuangannya, iaitu para ulama, amilin dan ulama sufi yang hak. Sesungguhnya rentak dunia ini sebahagian besar dipengaruhi oleh para wanita yang asalnya Allah jadikan sebagai teman seiring kepada Nabi Adam AS, sebagai perantaraan tempat memproses benih keturunan manusia dari generasi ke generasi hingga ke generasi hari ini. InsyaAllah kita sambung kupasan yang selanjutnya. Dalam video kali ini, kita sambung pada halaman 56, iaitu daripada buku Ciri-ciri Wanita yang Membawa ke Syurga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat perempuan yang menyambung rambutnya, yang meminta disambungkan rambutnya, dan yang membuat tahi lalat palsu, dan yang diminta dibuatnya tahi lalat palsu, yang diminta dibuatnya tahi lalat palsu kepadanya, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah telah melaknat perempuan yang membuat tahi lalat palsu dan yang minta dibuatkan untuknya, dan yang mencukur alisnya, yang mengasah giginya, serta membuat-buat untuk mencantikkan serta meminda kejadian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersolek berlebihan sehingga dianggap seperti meminda kejadian Allah adalah dilarang. Meminda kejadian Allah termasuk membuat pembedahan plastik di mana-mana bahagian tubuh badan, termasuk juga menukar jantina dan lain-lain. Hukumnya adalah haram dan berdosa kerana ia menyerupai perbuatan jahiliah. Tajuk kecil yang seterusnya, tidak keluar rumah bersendirian, di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya tidak halal yakni haram bagi seorang wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat bahawa ia bermusafir dalam pelayarannya, mengambil masa selama 3 hari atau lebih, melainkan bersama-sama suaminya atau bapanya atau saudara lelakinya atau anak, atau dengan lelaki yang haram berkahwin dengannya, yakni mahram.
Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa tidak dibenarkan, yakni dilarang seorang wanita berlayar, yakni bermusafir, yang mengambil masa 2 hari dalam satu masa, melainkan bersertanya suami atau seorang anak lelaki yang mahram. Yang ketiga, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya 2 golongan termasuk golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihat kedua-duanya. Pertama, satu kaum yang mempunyai cemeti seperti ekor lembu, mereka menyebat manusia, dengannya menyeksa manusia. Dan yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, pakaiannya nipis sempit sehingga nampak susuk badan, berjalan dengan berlenggak-lenggok tubuh badan dan kepala mereka seperti kelasa, yakni guh di belakang unta. Mereka tidak masuk syurga dan bahkan tidak mencium baunya. Sesungguhnya bau syurga itu dapat dicium oleh jarak yang jauh sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan lain-lain. Seterusnya, tajuk seterusnya, wanita lebih utama bersembahyang dalam rumah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban radhiyallahu anhu daripada Ummu Humaid, isteri Abi Hamid As-Sa'di radhiyallahu anha katanya, isteri Abi Hamid As-Sa'di radhiyallahu anha katanya bahawa suatu ketika ia menghadap Nabi SAW dan meminta untuk sembahyang bersama Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya aku tahu bahawa engkau memang amat suka sekali bersembahyang berserta aku. Tetapi ketahuilah bahawa sembahyang kamu di tempat khas di dalam rumah kamu lebih baik daripada sembahyang di dalam bilik kamu, yakni yang tidak khas tempatnya, dan sesungguhnya sembahyang kamu di dalam bilik kamu lebih baik daripada sembahyang kamu di ruang di dalam rumah kamu yang tidak tentu kawasannya, dan sembahyang kamu di rumah kamu lebih baik daripada sembahyang di masjid di kampung kamu, dan sembahyang kamu di masjid di kampung, yakni tempat tinggal kamu, lebih baik daripada kamu sembahyang di masjid aku yang terletak di luar kampung kamu. Setelah mendapat nasihat dari Nabi SAW itu, maka Ummu Hamid pun menyuruh orang membina sebuah musalla dalam kawasan pekarangan rumahnya, maka beribadahlah ia di situ sehingga akhir hayatnya. Seterusnya, sabda Nabi SAW, maksudnya, sesungguhnya Allah lebih suka seorang wanita itu bersembahyang di tempat yang amat gelap di dalam rumahnya, yakni hadis riwayat oleh Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Seterusnya, dari Abi Muhammad Asy-Syaibani bahawa ia pernah melihat Abdullah memerintahkan orang perempuan keluar daripada masjid pada hari Jumaat sambil berkata, keluarlah daripada masjid ini dan pulanglah sembahyang di rumah kamu sendiri kerana itu lebih baik bagi kamu. Selain daripada hadis-hadis di atas, banyak lagi hadis mengenai batas-batas dan peraturan pergaulan di antara lelaki dan wanita mukminah dalam menjaga dan mengawal dirinya. Rasanya sekadar yang telah dibentangkan di atas memadai untuk dibuat renungan bagi menilai akan suasana dan bentuk masyarakat yang ada sekarang ini. Hakikat masyarakat kita sekarang ini tidak menampakkan suasana Islam sebenar. Lihat saja bentuk percampuran dan pergaulan harian, sama ada di sekolah dan pusat-pusat pengajian, di tempat perhimpunan ramai, di tempat hiburan, di restoran-restoran dan tempat-tempat makan, di taman-taman bunga, di pasar-pasar dan di kompleks beli belah dan lainnya. Betapa kejadian pergaulan bebas dan pendedahan aurat dan penonjolan perhiasan yang melampau berlaku sehingga sampai ke peringkat hilangnya nilai moral dan adat istiadat ketimuran. Semua ini adalah pengaruh daripada budaya mendatang, yakni Barat, yang tidak langsung ada hubungan dengan Islam
sehingga meninggalkan kesan yang buruk